بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، ya Tuhan ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil, wa zakirna ma nasina, tolonglah beri kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Ya Alim, allimna min ilmika ma tarda bihi anna, wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khalqna bi khuluqil hilm, wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para hadirin sekalian, hari ini kita sambung cerita-cerita sahabat bagaimana membaca minggu lepas. Dan depan ini kita membaca hari itu, iaitu Suwar min Hayatus Sahabah, gambaran, sebahagian daripada gambaran kehidupan sahabat Nabi sebanyak 65 orang. Kita baca dah hari itu ada 5 orang yang kenal kan. Hari ini sambung balik Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, para hadirin semua, sekarang kita masih berada di bulan Ramadan. Harinya hari Jumaat, cukup betul dan cukup kena berasa mujur kita berada di tengah-tengah Ramadan. Kerana Ramadan ni Allah Ta'ala sendiri menentukan keluarnya. Kalau cakap dalam bahasa politik kat, Ramadan ni Allah Ta'ala gazet dalam Quran nama dia. Tidak ada nama bulan 12 bulan ni, tak ada nama dalam Quran. Muharram tak ada, Safar tak ada, Ibn Awal tak ada, tapi Ramadan ada. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ini satu kemegahan bagi Ramadan. Allah gazet warta nama dia dalam Quran. Kita berasa mujur kau berada dalam Ramadan, kau tak berasa mujur tu, itu atas kita. Kita yang memberi jauh sampai kepada masyarakat, itulah kita berasa mujur. Allah Ta'ala hidup kita pagi ni, dan lagi kita puasa, kita bertawaf, kita cederuh, kita berapa, dan kita menatap orang-orang yang Nabi sendiri didik dia, terbiah dia, yang kita panggil sahabat. Para hadirin sekalian, ada orang berasa Ramadan serupa dengan bulan lain juga. Dan bulan Ramadan ni nampaknya dan kau orang menego lebih pada orang alim. Bazar Ramadan, kuih Ramadan, tahap Ramadan lagi. Dan kedama tu dulu pada pokok kita waktu lebaran. Itu lebaran ni tak berapa banyak kempen Ramadan sebagaimana orang menego. Baju Ramadan, macam-macam manisah Ramadan. Cepat demo. Kita tak laris dia, tapi kita duka cerita, tinggal kita ke belakang. Baiklah, hari ini membaca seorang sahabat namanya Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Kana ash'asa Al-Barra ضئيل الجسم معروق العظم تقتحمه عين الرأي ثم تزور عن الزرار، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين في عداء الذين غطن فيهم المحاربين. Kata dia, Barra bin Malik, dari segi body dia, dari segi tubuh badan dia, Ash'ara Al-Barra, Kelantan panggil gerbang reseng. Barra bin Azib ni, Barra bin Malik Ansari, orangnya tidak berjanggut mana. Ash'ara Al-Barra, kain dia tak gosok, kita panggil pakai kain lebih kurang. Al-Barra Al-Barra tidak minyak tubuh, tak ada shampoo, tak ada sabun ke apa. Itu dari segi bodinya. Malik, Barra bin Malik ni orangnya belatu. Dha'il al-jism, tubuhnya kuru. Ma'ruq al-azam, nampak tulang cokan hari tu baik. Tubuh kuru, nampak tulang. Terusuk bika, nampak tulang belakang, tulang berapa nampak. Ni orang dari segi bodinya, orang belah ni orang sahabat Nabi namanya Barra bin Malik. Kemudian, tetapi tengok kuru-kuru pun dalam perang dia bunuh orang 100 orang seorang diri dia. Kuru-kuru tapi seorang dia jamu 100 orang. Ada iladan qilna kal arabin, selain daripada orang-orang hak yang
Orang yang terbunuh sekali dengan dia, sekali dengan kawan dia. Dia perang ni para hadirin semua, orang-orang Eropah. Dia kata Islam ni ganas kerana perang. Tertanya balik, mu tak perang ke? Mu sendiri tu nak kata berapa banyak habis belanja berapa ribu juta setahun-tahun cakap beli bedil, beli meriam, beli berapa. Apa dia kata kat aku orang Islam perang. Mu perang juga, bahkan pak lelah tak berhenti-henti macam bunuh orang Islam. Nak faham apa? Dia kenapa? Sikit-sikit Islam ni ganas, sikit-sikit Islam ni teror. Yang dia sendiri lebih ganas lagi. Negeri orang dia ambil. Innahul kamyul basil miqdam alladhi kataba al-far bi ashri ila umali fi alla yuwalu adisin. Tu yang kita ni kata dia ni kami kita panggil pahlawan ya, pahlawan yang al-basil, yang berani, miqdam, yang berfikir yang maju ke depan. Sehingga sapanya Umar Khattab radhiyallahu anhu tulis kepada Umar kita panggil gubernur lah, pegawai dia di seluruh negara. Kata dia, jangan lantik Barak bin Azib ni dalam mana-mana tertentu. Dia bimbang takut mati. Sayyidina Umar sayang berdoa kepada Barak bin Malik. Siapa dia pesan kepada pegawai dia di seluruh negara bahawa jangan mudah lantik Barak ni memimpin mana-mana pasukan. Dia bimbang takut orang panggil. Jangan buat ngacang kita panggil. Orang Belanda tak boleh buat ngacang. Pisah nyukur ni tak boleh buat sopa. Pisah dapur nyiapkan. Buat ngacang tak apa. Tapi pisah dapur nak apa ni, iris berapa tak apa, tapi pisah nyukur tak boleh. Dia ni jenis pisah nyukur yang tak boleh kita lantik dia mengetuai mana-mana pasukan kecuali tempat-tempat tertentu, di medan tertentu. Sayyidina Umar ni orang ahli tadbir. Dia pandai tengok orang, betul mata orang, keadaan orang, dia pandai orang ni layak begini, orang layak begini. Ini kelebihan Sayyidina Umar. Pakhlala ni pun kita dikandaki tok lebah baik, tok guru baik, ustaz baik, kena pandai tadbir benda-benda begini. Pandai pilih orang. Innahul Barak bin Malik as-Akhwa bin Malik qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kata dia Barak bin Malik, adik-beradik bagi Anas bin Malik, khadim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu, kita baca dah hari itu ke tidak, bahawa dia Nabi ni ada seorang khadim. Khadim ni kita panggil pembantu rumah lah, pembantu rumah. Namanya Malik, Anas bin Malik. Pembantu rumah Nabi namanya Anas bin Malik. Adik-beradik Anas ni ialah Barak tadi, Barak bin Malik. Tuan-tuan ingat berkali cerita minggu lepas kita baca, iaitu mak bagi Anas bin Malik ni, bila Nabi kita sapa di Medina, orang pakat dia berhuruf, jabat salam, begitu begini. Mak dia ni kata, ya Rasulullah, hamba orang miskin, tak ada apa sekarang. Jadi suku hatinya dia, hamba ni Rasulullah mari, tak ada orang nak buat, ambil anak hamba lah kata dia. Tu dia, ambil anak hamba lah jadi khadam. Jom sia ais maya kau jual kat nasi kau juga apa, ambil anak moy lah, namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik khadim Rasulullah ni adik-beradik bagi Barak bin Malik yang kita baca sekarang ni. Kata dia kisah dia terlalu banyak. Kisah yang boleh ditulis mengenai Barak bin Azib ni bin Malik terlalu banyak. Tapi kata dia saya nak ambil satu lah. Pada satu kisah ni kata dia bolehlah tuan-tuan sendiri apa ni faham bagaimana hebatnya Barak bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kita bila sebut nama sahabat kena sebut radhiyallahu anhu. Siapa cahaya sahabat? Sebut sama sahabat, ekor dengan radhiyallahu anhu. Kalau sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi mana sekalipun sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu, sebut Nabi Isa ke Nabi Musa ke Allah, jangan sebut saja, sebut alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama alim ulama, sebutnya juga rahimahullah, rahmatullah alaih. Sekarang ni kita panggil Allah yarhamka marhum. Tanda kita hormat pada orang begini. Kerana orang lama atas dunia ni tidak semua orang alim belaka, tidak semua orang bijak belaka. Jadi hak mana seorang yang kita boleh tumpai pakat akhirat ni, kita doa dia rahimahullah, almarhum dan sebagainya. Nabi kata orang atas dunia ni macam unta 100 ekor lah. Dalam 100 ekor unta ada kadang-kadang seekor abuk nak naik tak boleh. Hak sembelih boleh, tapi nak naik atas belakang tak boleh. Begitu juga orang. Ramai-ramai orang ni tidak semua boleh tupai belakang. Kita misal dia kata sepa kita beli wadurian. Beli wadurian tu beli belakang, kulit-kulit, pulu-pulu, butir-butir beli belakang. Tapi kita guna isi lah. Butir tahu, kulit tahu. Begitu juga orang sayang belakang, tapi jenis kulit berduri tak sah pakai bawah dia tu. Orang politik kita juga.
Apa sejenis kulit tahu, kata berapa lah sahabat, kata gay, tapi jenis kulit pula kan ni. Baik. Kisah aku nak sebut padamu, kata Tuhan kita ni, iaitu Bara' bin Malik. Tabda' hadhihi al-qissah bin sa'atil ula bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertihaq bi rafiqil ala. Cerita mula yang menarik sangat bagi Bara' bin Malik radhiyallahu anhu ni ketika Nabi meninggal dunia. Masa itu belum pada meninggal dunia ni cerita dia biasa dengan orang lain. Tapi lepas Nabi meninggal dunia berlaku satu peristiwa murtad. Dalam istilah Islam dia panggil harbur riddah. Bila Nabi mati, ramai orang Arab sendiri murtad. Jadi masuk Islam ni untuk kerana Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tak ada Islam buat apa lagi. Tu buah ni tersebar luas. Walaupun radio tak ada, TV tak ada ketika, tapi dari mulut ke mulut, dari mulut Muhammad, dari mulut ke mulut Muhammad mati. Bila Muhammad mati, kita Islam buat apa lagi, Muhammad mati tu. Ini benda-benda gini berlaku sampai sekarang dalam politik. Bila berlaku sesuatu, pimpin ke berapa perjuangan Islam mati ke atau itu ini ke, balik payah parti. Kenapa orang itu tak jadi calon dah, aku tak siap calon orang lain. Macam-macam passion ni. Jadi begitu dalam Islam, bila Nabi Muhammad mati, wafat di dunia, maka ramai di antara Islam dia murtad. Ketika itunya bila Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar tadi dilantik menjadi khalifah. Dan tuan-tuan semua tahu mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanam dalam kubur dia kecuali setelah berlakunya pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Belum pada melantik Sayyidina Abu Bakar tak ditanam. Kenapa? Bila kita tanam Nabi Muhammad belum pada ada pengganti baru. Mana kita tak ada ketua. Tak ada ketua kita. Ketua masuk dalam kubur dah. Mana tak ada. Jadi tak betul. Inilah apa yang politik. Menandakan Islam ni agama politik. Orang tak, Nabi mati hari Isnin, tanah hari Abu. Kenapa? Duk musyarat anu sakti siapa? Abu Bakar, kau Umar, kau setengah kata demo orang kau latih seorang, kawan orang dia latih seorang. Banyak kecoh berlaku kawan. Tak apalah, benda ni tanda Islam ni bebas daripada tekanan-tekanan apa. Baik. Kata dia, kebanyakan kabilah-kabilah Arab keluar daripada agama Allah berpuak-puak. Sebagaimana juga hak masuk dalam agama pun ramai juga. Kecuali kata dia ahli Mekah dan Madinah dan Taif. Orang Mekah sendiri alhamdulillah tak murtad bila Nabi meninggal dunia. Orang Madinah sendiri tak murtad bila Nabi meninggal dunia. Dan orang Taif siapa keluar nama dia Taif juga, tempat jabat kerajaan Saudi di musim panas. Berjamaah tu mutafarriqun munawana. Dan ramai lagi puak-puak lain berterabur yang kata-kata. Iaitu orang yang Allah Ta'ala kemaskan iman ke dalam hati mereka. Kepada orang yang yakin bahawa Islam ni bukan batas tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni hanyalah Nabi. Dia tidak melekat. Kalau melekat tak mati. Nabi Muhammad ni orang. Sebagaimana Nabi-Nabi dulu mati. Nabi Musa mati. Nabi Isa dan nenek ke langit pakai mati. Nabi lain semua mati berlaku. Nabi Muhammad kalau mati juga pelik apanya. Itu orang yang faham keadaan, maka dia tidak murtad. Nabi Muhammad mati, tak apa Islam dia tak mati kerana Islam bagi pada Allah. Bagaimana Allah na hayyun la yam, hidup tak mati-mati, maka Islam juga tidak akan mati. Kita jaga. Di Malaysia ni orang duk sibuk cakap nak jaga Melayu. Siapa ke balas-balas dengan kita guru Islam. Lama tak sebutlah puak tu nama apa dia mau tahu sendiri. Nak jaga Melayu, kawan jaga Melayu juga. Kawan jaga Islam. Islam duduk mana? Duduk atas punya ke duduk atas orang? Islam ni bukan duduk atas punya, duduk atas orang. Siapa dia orang-orang? Orang Melayu. Cina baru masuk Islam, berarti orang baru. Cina, India, orang asli ni orang yang baru masuk Islam sekarang. Hak asas Islam di tanah Melayu ni orang Melayu. Jadi bila jaga Islam, jaga orang Melayu, muka orang Melayu jaga Islam. Allah payah penuh apa nama. Jaga Islam tak jaga Melayu lah. Moga Melayu jaga Islam sini. Tak apalah. Umar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkadang Allah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberi bintang gelaran As-Siddiq, Samad. Samad mana? Tahan, kukuh. Belah mana orang nak murtad pun dia sekarang tak using. Kekal dia.
Sumudar Jibal Sariyah, sebagaimana bukit gunung yang kukuh, gunung-gunung yang pejal kukuh tu, kukuh molek. Maka Sina Abu Bakar sebagai khalifah Nabi yang pertama kukuh jaga Islam walaupun ada orang murtad. Wajah hazam minal muhajirin wal ansar hada sajaisan. Cara kukuhnya ialah dia menyiapkan pasukan, sebelah pasukan askar baik daripada muhajirin baik ansar. Dia kumpul muhajirin maknanya orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Ansar makna orang Madinah yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut hari itu masalah bangsa tak timbul. Sepatutnya dia tak kata al-muhajirin, dia kata al-makkiyin. Orang Madinah sepatut dia kata al-madaniyin, tidak al-ansar. Tapi orang Mekah tidak disebut al-makkiyin. Bahasa Arab ada dia panggil ya nisbah. Al-makki makna orang Mekah, madani makna orang Madinah. Baik, sepatutnya orang Mekah dipanggil al-makkiyin. Tapi Islam tidak anggap bangsa Mekah ni satu benda apa lebih dah. Lebih orang ni kerana jasa pada Islam. Jasa pada Islam orang Mekah ialah hijrah. Sanggup tinggal rumah tangga, sanggup tinggal anak bini, sanggup tinggal harta benda, sanggup tinggal kapal halaman. Ni bukan kecil, no ya. Nah, ni jasa pada Islam. Orang Mekah, kau orang bukit mana, kau peduli gigilah asalkan mu ada jasa. Dan jasa orang Mekah yang paling besar sekali ialah hijrah. Maka sebab tu dah disebut al-muhajirin. Muhajirin isim fa'il, makna orang yang berhijrah. Begitu juga ansar. Orang Madinah. Orang Madinah dia tak panggil al-madani. Madani Madinah bukan lawan Nabi Muhammad, jadi apa? Mau tak mau kena tunjuk jasa orang Madinah ni kepada dia. Jasa orang Madinah ialah Nasrullah, tolong Nabi Muhammad SAW. Maka disebut al-ansar. Al-ansar. Kita orang Melayu, kita Melayu, Cina, India, tak ada harga satu saya yang Melayu. Cina super Cina ya. Tapi lebih orang Melayu ni jaga Islam. Walaupun Melayu kebetulan, kalau orang Cina jaga Islam lebih Cina pada orang Melayu. Akhirat kelak Cina masuk syurga, Melayu masuk neraka. Tu Arab masuk neraka, akhirat kelak kalau orang Islam. Susah jaga bangsa-bangsa. Sampah belaka ni. Nah, kata dia, Sina Abu Bakar lantik kumpulan daripada muhajirin Mekah dan Ansar sebelah pasukan. Wa aqada liqad al-juz ada Sulaiman. Dan dia sipu 17 apa di sebelah bendera. Bila pasukan itu sebelah, maka bendera juga 11. Aqada yaqid makna simpul. Kita ni panggil serah lah. Seperti dekat pilihan raya kita lepas ni kita bagi bendera lepas pada ketua kawasan kita bagi bendera. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW zaman-zaman yang fikir kita buat ada bendanya, iaitu Sina Abu Bakar serah sebelah pucuk bendera kepada sebelah ketua pasukan untuk nak memerangi kumpulan Riddah Murtad. Kata wadafa bin al-Jazrah. Lalu Sina Abu Bakar kirim orang ni ke seluruh Jaziratul Arab, ke seluruh semenanjung Arab, liyu'idu al-murtaddi ila sabil huda wal haq, supaya pokok sebelah pasukan ni boleh paut balik mana murtad tu kepada jalan hidayah, jalan sebenar. Islam ni benar sebenar. Nama Allah sendiri itu Al-Haqqul Mubin. Dalam banyak-banyak nama Allah 99 ialah Al-Haqqul Mubin. Al-Haq mana benar. Benar tu tubuh berzat pada Allah SWT. Jadi bila kita balik pada Islam, kita balik pada benar-benar. Tak benar warna moga dia je buat. Langit bumi tu apa dia buat? Tok nenek kita dak, kerajaan kita dak, kerajaan mereka dak, tahu-tahu ada. Orang Amerika pun tak mengaku bahawa dia buat langit bumi. Bodoh-bodoh Amerika pun dia tak mengaku langit bumi. Dia buat. Jadi bila mu tak mengaku, aku tak mengaku, barangnya ada, tentu ada orang lain buat. Buat apa dia? Allah, kita panggil Allah. Nak panggil zaman hari tu orang Melayu panggil dewa-dewa, nak panggil kurung, nak panggil puaka, nak panggil gapo lah. Zaman hari tu tak ada bahasa yang digunakan oleh orang Melayu untuk nak terjemahkan barang dalam hati dia. Dia panggil dewa-dewa, puaka, mayung, apa semua sekali. Bila mari Islam sebut hak mayung-mayung sama kena hak dewa-dewa tu Allah sebenarnya. Nama rasminya Allah. Sebab tu Allah ni tak boleh nak berubah nama anak. Tak ada orang berubah nama anak dia Allah. Kalau berubah juga tak betul, banyak dia tak betul. Berubah Abdullah tak apa, Abdul Rahman tak apa. Itu dia. Hamba bagi Allah. Betul lah tu Abdullah. Nabi Muhammad adalah hamba bagi Allah. Kemudian wa kan aqwal murtadin ba'san Banu Hanifah. Banu Hanifah ashabul Muslim kazzab.
Dan kumpulan yang paling kuat murtad melawan Sayyidina Abu Bakar ni ketika itunya ialah kumpulan kabilah Banu Hanifah Ashab Musailamah. Kampung negeri Banu Hanifah lah. Kabilah Banu Hanifah diketuai oleh seorang namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni mengetuai kumpulan Banu Hanifah yang paling banyak orangnya murtad dan paling ramai orang yang murtad. Kata dia, faqad tam ali Musailamah 40,000 min asyadd al-muharibin. Dia menyebabkan Musailamah sendirinya kumpul lebih kurang 40,000 askar daripada kumpul orang yang gagah berani. Musailamah Al-Kadzab ni buat satu pasukan nak perang dengan Sayyidina Abu Bakar, dan dia murtad, bukan dia mengaku jadi nabi. Musailamah mengaku jadi nabi. Sebab tu orang panggil Musailamah Al-Kadzab, dia panggil Al-Mutanabbi. Mutanabbi makna orang mengaku jadi nabi. Kata dia, sebahagian besar daripada mereka ikut Musailamah ni asabiyah lahu, kerana sokong batang tubuh Musailamah ya. La iman nabi, bukan kerana beriman. Walaupun Musailamah mengaku dia nabi, Nabi Muhammad mati, aku pula nabi lon. Maka ramai orang sokong dia. Sokong dia tu bukan kerana beriman dengan Musailamah. Orang tahu panggil Musailamah ni itu ini. Jadi sokong dia tu kerana asabiyah. Muka kampung kita, muka bangsa kita, muka kampung kita, maka sokong. Bahkan setengah orang dia kata dia, asyhadu anna Musailamah kadzab wa Muhammadun shadiq, lakinna kadzab Rabi'ah habina min shadiq mudhar. Kata dia, aku sanggup jadi saksi Musailamah ni pembohong dan Muhammad betul, tapi pembohong Rabi'ah pun lebih baik daripada Mudhar benar. Mudhar ni kabilah Nabi, Rabi'ah ni kabilah Musailamah, tapi bahasa asabiyah, jahat Musailamah pun orang kampung aku. Gitu dulu. Baik Muhammad pun orang kampung lain. Ni asas yang orang paling asas kebangsaan lah ni. Perasaan ni, perangan ni jadi dibawa oleh Yahudi, berjakit pada kita lah. Tak apalah. Hazamah Musailamah tu Sayyidina Abu Bakar tadi bentuk sebelah kumpulan, kita panggil sebelah komander lah. Satu daripadanya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal ni kena bunuh di Badar melawan Nabi. Dan ramai-ramai anak dia nama Ikrimah seorang masuk Islam. Masuk pahlian. Dalam ramai-ramai anak Abu Jahal ada seorang nama Ikrimah bin Abu Jahal. Dia ni Islam dan diberi tugas oleh Sayyidina Abu Bakar memimpin satu pasukan. Maka di antara orang yang Sayyidina Abu Bakar kirim pergi perang Musailamah ni, pasukan Ikrimah kalah pasukan ni. Lawan dengan Musailamah Al-Kadzab ni, kalah Ikrimah bin Abu Jahal. Waraddahu ala aqabih. Farsallahu as-Siddiq jasan sanbikati Khalid bin Walid. Lalu Sayyidina Abu Bakar kirim pasukan kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hasada fi wujud sahabat al-Ansar. Wa kana fi tala'atina al-Bara' bin Ma'is salih wa bin kumatul muslimin. Dalam kumpulan qiyadah, dalam kumpulan Khalid bin Walid ni ada kawan ni, Bara' bin Malik, iaitu orang hak kita belajar. Bara' bin Malik ni termasuk di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menentang Musailamah. Tak apalah, akhirnya berperang dia dua ni di tempat namanya Al-Yamamah. Yamamah nama tempat dalam negeri Najdin. Sekarang pun Najdin di Saudi ada Najd, ada lagi apa dia panggil Najd. Di perang sana. Hatta rajahat kafatu Musailamah wa ashabu wa sultan al-qadam majul muslimin. Perang menang dia juga. Menang Musailamah juga. Dia murtad. Tapi Allah Taala memang lock gitu. Perang walaupun dipimpin oleh Khalid bin Walid, kalah juga askar Khalid, menang Musailamah. Tak kena. Bertemulah dua pasukan ni, pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang dalam tunya ada Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Perang di Yamamah. Yamamah ni sebuah tempat di negeri Yadin. Tahu-tahunya alhamdulillah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menang. Wa zulzil al-taqdam al-jundul muslimin.
وطبقي تراجعنا موقعهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة وسط الخالق بل الله تعالى لا إله. Faham balik semula. Perang demo dua orang ni sekejap je sehingga sapanya Musailimah menang juga seperti yang sebut tadi. Pasukan Musailimah menang, ia menyebabkan pasukan Islam ni kacau bilau. Siapa kau pergi apa nama puak askar Musailimah ni masuk dalam khemah Khalid bin Walid. Khemah kita panggil qiyadah ataupun kita pemimpin lah. Dia bila ada askar perang, ada pejabat dia, ada pejabat gapo dia, pejabat agung lah, pejabat agung untuk mengurus askar-askar. Siapa kau pergi askar Musailimah masuk dalam khemah dalam pejabat Khalid bin Walid, waqta al-aum min usuli. Dia ada cabut itu tu, khemah cabut dengan pejabat. Wakari utul jadam. Dia HP isteri Khalid bin Walid akan dibunuh. Jadi Khalid bin Walid pergi perang bawa bini, bawa isteri. Laula an adar wahidun kalau tidaklah kerana ada seorang pelindung isteri Khalid ni, dia kena bunuh dah. Tapi begitu teruknya, hebatnya Musailimah al-Kadzab susun pasukan dia hingga sampai menerbusi masuk pejabat Khalid bin Walid. Ketika tu kata dia orang Islam terasa bil khatar ad-dahim, bahaya. Musailimah ni bukan sebagai-bagai yang bahaya. Dan sahabat-sahabat Nabi di bawah pimpinan Abu Bakar Siddiq faham bahawa kalau Musailimah ni menang hari ni, maka tak adalah Islam ni. Pakam Madinah, pakam Mekah habis siapa dia tadi. Walanya pada Allah wa syarikat dan tidak ada orang yang sanggup beramping pada Allah di semenanjung Arab. Mulalah wahabba Khalid Yajisi. Mula ada Khalid berusaha sungguh-sungguh ta'ada tamzimahu, maka mula disusun semula askar dia. Khalid bin Walid dia tengok bila orang dia teruk sangat ni, maka dia susun semula askar dia. Lagu mana cara dia masuk? Maizal Muhajirin al-Ansar. Dia letak suku. Puak Ansar dia letak suku. Askar daripada golongan Madinah, Ansar dia letak suku. Orang Madinah, orang Mekah dia letak suku. Maknanya dulu dia campur baru. Dia bawa satu bendera tu, campur baru askar orang Mekah, orang Madinah campur baru. Sekarang dia nak letak suku, dia letak suku. Dia mau orang Mekah duduk puak jeneral suku. Orang Madinah dia buat jeneral suku. Dia nak tahu kalau hak letih hak mana, hak Mekah ke hak Madinah. Tu dia. Tu cara kepimpinan. Pak lela ni kita pegang askar ke, pegang syarikat ke, pegang parti ke, ada masa-masa kita kena buat lagu ni, nak tahu dia ni apa ni hak orang mana hak gagah dalam kumpulan syarikat ke, parti ke, apa semua sekali. Kena ada jenis ni. Wajamna kullu jamaah. Dan Sayyidina Abdul Khalid bin Walid kumpul semua apa ni anak cucu seorang bapa di bawah satu bendera. Dia orang Arab ni, dia cara benar pada anak cucu. Ni anak aku ni, cucu aku ni, pupu aku ni, berapa ni, dia panggil kabilah. Sebab lepas lala ni orang Arab, kalau ada nama, ekor tu dia bubuh keturunan dia. Macam depan kita ni Syekh Ja'far Rawas. Dia bubuh kata Rawas. Rawas tu tok nenek di zaman-zaman lagi. Orang ada Rawas, ada Bakhaim, ada Bakasir, ada macam-macam. Semua ni turunan, dia jaga benar keturunan dia. Jadi kita orang Melayu ni tak, dalam Melayu ni kan. Ni raja gitu yalah. Ni raja pun kadang-kadang tak tahu, tak kena mati hidung pun. Tu kita orang Melayu biasa. Jadi Khalid bin Walid dia kumpul anak-beranak daripada satu keturunan, tok di bawah satu ketua. Anak beranak orang ni anak beranak siapa? Tok di bawah satu ketua. Biar tentu nak tahu hak mana hak gagah, hak mana hak nilai, hak gagah. Tu kita boleh check. Baik, bila sudah siap begitu, mulalah perang pula. Ma'rikah Darus. Peperangan yang benar-benar apa ni dahsyat. Ya, belum pada ni orang Islam tak ada tengok lagi perang yang begitu dahsyat. Belum pada ni. Zaman Nabi pun tidak berlaku peperangan begini hebat bagaimana berlaku perang lepas pada bertat ni. Dan kebetulan pula Musailimah askar dia pun begitu sekali hebatlah. Bila dia menang semua, maka dia berasa gagah, maka apa namanya dia tak pedulilah pada pembunuhan. Dan begitu juga orang Islam pun dia berasa bahawa Musailimah bin Kadzab kalau dia kan menang habis sapu dia Madinah, muka habis Islam tak ada dalam muka dunia. Maka satu cerita dalam ramai-ramai askar Islam ni di bawah Khalid bin Walid ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu.
Sabit bin Qais ni dia turun ke perang, dia tahannatu wa yatakaffanu wa yahfazul bil ardh. Dia turun perang, dia tahannatu. Dia lama tubuh dia ni gapo dia ni kita dalam mayat, bila kita mandi mayat kita bukuh tu nak kapur baru, nak subang sedap, kapur baru, bau-bau sedap. Dia turun dia kira mati dah aku ni. Maka bila pada aku mati, dia pakai kain kapan, dia lama tubuh dia bau-bau sedap supaya mati-mati keadaan bau sedap. Wa yahbi nafsi bil ardi. Dia gali lubang dalam tanah, duduk situ, cekera orang belah mana pun orang tak boleh ubah. Dia gali lubang, dia tanam tubuh dia sekat lutut, cekera nak lari tak boleh dah. Sampai begitu dia usaha nak suruh dia ni berani apa semua sekali. Hatta qarsarian. Akhir sekali dia mati kena bunuh, syahid, mati syahid. Satu. Yang keduanya Zaid bin Khattab, aku Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sendiri itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang adik-beradik namanya Zaid bin Khattab, yunadi fil muslimin. Zaid bin Khattab ni mengutuki anak beranak dia perang. Dia hari-hari hak turun hak menyudah ni kata dia, ayuhan nas addu ala adrasikum wadribu fi adlikum wudu qudaman. Tuan-tuan semua addu ala kena kacik gigi kita kan. Kena kacik gigi. Addu ala adrasikum mana kacik gigi. Tanda bersungguh. Kena kacik gigi tuan-tuan semua dan kena hentam musuh kita wamdu qudaman. Dan kalau boleh lepas pada musuh mati terus mara ke depan. Wallahi la atakallamu ma'al kalimat hatta yusma salman. Lepas pada ni kata dia aku tak saya bercakap dengan orang sepatah pun kacau wali muslimat Musailimah bin Kadzab ni mati aw alqallah, sama ada dia mati atau aku mati kata dia. Fa adli bi hujjati. Akhirat kalau aku boleh beroyak ke Tuhan, bapa Musailimah begitu gini. Ya Allah, aku mati di medan perang. Aku nak buat kalau Musailimah menang juga, aku mati nak buat. Aku boleh beroyak depan Tuhan bahawa aku perang dengan Musailimah, kerana Musailimah ni murtad melawan Nabi Muhammad, sampai aku mati aku boleh beroyak depan Allah Taala. Dan memang kita orang Islam ni begitu. Orang Islam nak buat gapo pun buat, asalkan sekiranya aku boleh jawab depan Tuhan. Masalah parti ke, masalah bini beranak ke, masalah harta benda ke, masalah gapo pun buat gigilah, asalkan boleh ada hujah depan Tuhan. Ya Rasulullah begini, ya Allah begini. Ini kena duduk situ kita nak jawab. Ambo disebut sama dalam demo, kalau wartawan tanya juga, ambo jawab dalam surat khabar. Dia cukup aku jawapan saya ni, hak ni hak saya jawab depan Allah Taala. Gitu baru sedap. Kau jawab khosi. Apa tu yang tak jawab, tak apa tu nak karak. Soyok mulut. Aku beri mulut kau mengaku khosi. Summa qara'akum hadan hatta. Maka dia berterus berjuang. Siapa dia ni? Zaid bin Khattab hatta yuqat hatta qutil. Kena bunuh juga dia pun. Adik-beradik Sayyidina Umar pun kena bunuh. Adik-beradik siapa tadi Ammar kena bunuh juga. Baik. Wa hadha Salim maula Abi Huzaifah. Yang apa yang kata alaihi qamiyatu. Qala inna sha'intu min qabli. Kemudian mari ketiga pula. Salim, seorang sahabat nama Salim maula Abu Huzaifah. Dia pegang bendera Muhajirin, dia puak-puak Muhajirin baik daripada Mekah. Orang tengok Salim ni, orang bimbang takut dia apa namanya rebah ke berapa. Faqalu lahu inna nakhsha an tamin tabalik. Katanya orang lain bimbang, ya Allah Salim, aku bimbang takut mu rebah, maka musuh boleh masuk melalui apa namanya kelemahanmu. Faqala in utitum min qibali fa bi sahmil qur'ani ana. Dia kata kalau musuh boleh masuk melalui aku, maka atas dunia ni orang yang paling baca Quran jahat akulah. Aku ni dalam dada aku ada Quran. Mana kalau musuh boleh masuk ikut aku, maka akulah orang paling jahat. Baca Quran tapi kalah dengan musuh. Itu kata-kata semangat yang diberi oleh siapa dia? Salim Abu Huzaifah. Hatta summa qara'ala adillah hatta usiba. Kemudian dia terus pergi, mati juga dia pun. Cakap tak apalah, cakap bersemangat, tapi takdir Allah dia mati juga, syahid juga. Walakin butulatah tentang amal Bara Ibn Malik. Pas seorang yang mati, apa namanya, komander kita. Tapi kata dia semua sekali tu apa ni tak pelik berlaku depan Bara ni, Bara bin Malik hak kita bercakap hari ni kata dia inilah orang yang benar-benar boleh disebut jadi pahlawan kata dia. Kata dia kerana Khalid bin Walid bila dia tengok peperangan itu begitu sekali watis, peperangan panas, dia mari tu orang perang depan macam tu nenek kita perang dengan Inggeris, perang dengan Badik, perang dengan Lembing.
Bedil tak ada. Beriang tak ada. Bedil ni dia buat dia orang putih menakut. Dia duduk jauh bedil-bedil dah. Kita Melayu pun berani gitu. Depan gitu. Tu dia. Jadi Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dia tengok keadaan peperangan yang berat sebelah begini ni, maka dia paling pada Barak bin Malik. Barak bin Malik ni dia royak dah kat orang, mu jangan lantik dia untuk perang, biar aku takut mati, aku nak cadang, mu tak lewat sah ke dia ni. Tapi hari ni dia ambil Barak bin Malik untuk perang. Ya masyaallah. Bila Barak ni dilantik oleh Sayyidina Umar untuk mentuai pasukan perang Muslimah, waqala faltafata waqala, maka dia berucap depan askar-askar dia. Dia kata dia, ya masyaallah ansar, la yafakiran ahadukum yablujul man fala man yawm. Tuan-tuan semua, tak usah fikir nak balik semula ke Madinah. Kita ni keluar ke Madinah, mari ke Yamamah. Tuan-tuan semua jangan fikir nak balik semula. Kita kata ada dah. Kita betik sekarang ni, mati hidup. Kalau hidup balik semula. Kalau mati senang. Kenapa kita letak awal-awal lagi tak balik ke Madinah dah kita ni? Ini cara semangat, ucapan semangat yang diberi oleh ketua perang kepada askar dia. Fala man yamadal yaum wa innama Allahu ahda sumul jannah. Ya, ada depan kita Allah dan syurga, dua tu je. Depan kita hanya Allah dan syurga. Dan kita pakhlala ni begitulah. Tak ada kita menego kau berpolitik, kau kahwin, kau bercerai, kau berapa, biar tentu depan kita Allah dan syurga. Kerana depan kita ni mati. Pas pada mati hidup balik. Kalau mati kering begitu, tak hidup tak ada apa, tak mayam tak apa, curi hari-hari tak apa, muka tak hidup balik. Syurga neraka tak ada dan muka tak hidup balik. Tapi yang masalahnya kita ni hidup mati depan kita syurga. Jadi sama ada nak ke neraka, ikut demo, ataupun nak ke syurga, ikut Islam. Itu benda. Lepas pada tu, bila dia berucap begitu, depan kita hanya Allah dan syurga. Lepas tu dia pun serang. Hamalah kita panggil serang. Dan orang lain bersama serang. Wambar yashuqu sufuf. Dia terus memecah barisan. Jadi jam hari itu orang-orang mau bagi kita duduk perang dengan lembih, perang abadi apa semua sekali. Tu para jauh ila hadiqah. Dia ni Barak bin Malik ni betul lah sebagaimana Sayyidina Umar sebut hari itu, bahawa Barak ni tak lewat ngacah. Kita taruh dia sangat genting. Jadi Barak ni bila dilantik dalam masa perang ni untuk berdepan dengan Muslimah, maka dia buat begitu sungguhlah. Dia perang, dia godang, dia tumbuk, dia gapo-gapo hingga sampai askar-askar Muslimah zulzilat, kacau belau. Bila kacau belau puak-puak Muslimah ni kali pertama Muslimah, puak-puak Muslimah kalah. Para jauh ila al-hadiqah lil ibad taibah dal kamih hatiqatu mau. Orang ni lari masuk dalam kebun. Ada sepatu ada kebun orang. Jadi puak-puak askar dia ni masuk dalam kebun. Orang Arab ni bila dia buat kebun, dia panggil hadiqah. Hadiqah maknanya dia buat pagar. Pagar dengan tanah. Ambil tanah lembek tu tambung jadi pagar. Pagar tu ada pintu. Jadi puak-puak askar Muslimah ni bila nampak teruk dia kena goda ni askar Islam ni, dia pakat lari masuk dalam pagar ni, tutup pintu. Pintu dia pergi dah. Jadi dia panggil hadiqah. Pakhlala ni pun sebut al-hadiqah dalam bahasa Arab. Hadiqah makna orang Melayu panggil pagar. Ni pagar kawan, tu pagar demo, ni pagar kita. Kita orang Melayu pagar juga. Tapi kita pagar dengan kawat duri apa semua sekali. Arab dia pagar dengan tanah lembek, susuk jadi tak nampak orang di sana, orang di sini tak nampak. Macam kubu lah. Bila orang ni masuk, dia tutup pagar. Dia tutup pagar, dalam pagar tu puak-puak Muslimah. Luar pagar ni puak Islam. Dan pagar ni akhirnya diberi nama hadiqatul maut. Ladang mati, ladang maut. Kerana sikit lagi dia sebut bagaimana peperangan dalam pagar tu sampai kau berlaku mati yang banyak dalam pagar tu. Kata dia, ladang maut ini rahbatul arja, luar pagar ni, kebun ni luar. Samiqatul juduran, tinggi pagar dia tu. Fa'aghlaqal Muslimah abwaabha. Puak-puak Muslimah bila masuk dalam pagar tu dia tutup pintu. Wa tahassanu bi'ali judurnya, dan dia naik atas pagar. Naik atas pagar, orang Islam di luar pagar. Puak dia naik atas. Jadi sedap dia mainnya, dia lempar batu pada orang bawah ni dengan panuh, dengan macam-macam benda yang menyebabkan orang Islam fikir lagu mana nak buat ni. Nak pergi pagar, tak nak pergi. Kita hari ni hari menyudah, kita kata menyudah kita panggil. Baik. Kata dia,
Ketika tu mari fikir Barak bin Malik. Penglima perang yang bernama Barak tadi ni, Barak bin Malik ni, dia kata gini, tuan-tuan semua, dia kata kat askar dia. Zaman hari itu perang ni untuk nak jaga tubuh dia panggil turs. Turs ini kita panggil agak panggil apa ni? Sanggo. Dia malah boleh jadi kapok ke lembing kena kita, di lengan ni dia bubuh turs. Bapa kita main gapo ni. Jadi apa namanya, jadi macam saji, macam terenduk, bubuh terenduk. Terenduk tu kulit, biasanya dia buat daripada kulit ni, kulit lembek, dia buat badan gitu, tok lengan gini, jadi kerah dalam gua tu, kerah dan liu, tak lu, muka dia liu, kulit liu pula. Jadi kata gini, Barak kata gini, aku naik mung letak aku atas ni, atas terus. Orang Melayu panggil ke apa dia? Terus penyangga lah, penyangga. Ada nama dia, sebut dalam Melayu ada. Dia kata aku naik atas terus, aku duduk cacar atas penyangga ni, fahamu jualan aku dengan lembing. Tok terus atas lembing, 4, 5, 7, 8 batang lembing, aku naik cacar atas terus tadi. Fahamu jualan aku biar lepas pada pagar hadikah tadi. Dia boleh mikir benda gitu. Orang yang kaki perang, orang Melayu panggil panglima ni, Tok Berdakar ni bila siapa taimar, dia keluar bagian spare, fikir spare, macam tayar spare ni. Kita bawa kereta ada tayar spare. Bila pamcik sebuah kereta, dia ambil spare. Fikiran kita juga ada fikir spare. Bila parut buku dia tubik tunggu. Jadi Barak bin Malik dia boleh fikir. Dia kata biar aku duduk atas, mu ambil terus tadi, motor atas mata-mata lembing. 4-5 orang jualan aku dengan mata lembing atas tu, terus aku duduk situ, jualan aku bong naik lah, aku naik atas, aku naik atas pagar tu, aku terjun bawah. Apa pandai lah aku buat, kata dia. Apa begitu, dia seorang-seorang diri dia buat kerja lah gitu. Padahal lah kalau ni, kalau ada orang yang boleh bagi agung beri bintang lah, bintang pahlawan ke bintang apa ni. Kata dia, multa aku atas terus, lepas tu jualan naik terus atas lembing. Biar aku duduk atas terus, bawah tu lembing, aku jualan naik. Thumma qdhifuni ila hadiqah min babiyah. Kemudian mulai apa aku masuk dalam hadiqah tu, dekatnya pintu. Sekiranya aku masuk, aku bunuh penjaga pintu tu, aku buka pintu. Fa imma tasyhadu wa imma talakum ba. Sama ada aku mati atau aku boleh buka pintu. Ni cara penglima perang, penglima syarikat, penglima parti, penglima rumah tangga berapa ni pernah ada fikiran pakul ni bila timbul hari cemas. Baik, tak apalah. Habis sekali askar Barak ni setuju cari apa terus Hafsah sikit, dia naik baju lengnya mata lebih tolok naik tu, nyebabkan dia naik opak pagar. Gua dia kuruh tadi. Dia rupanya kuruh ni ada hikmat Tuhan buat dia. Dengan sebab dia kuruh, dia ingin orang tolak naik. Berpuluh-puluh lembing pakat tolak naik terus ni. Tolak naik, dia duduk atas terus, dia pelopak. Masuklah pagar. Bainal alaf wa lapan menjadi bersama. Dia lopak masuk, dia tak ada beribu-ribu askar Muslimah. Pada zaman Rasulullah, maka bila Barak ni masuk terjun dalam itu macam halita, macam orang kata Allah marilah halita macam. Wa ma za'ada man barak mungkin kata maka bila masuk siapa sana, dia perang, dia bunuh, dia totok, dia tetap gapo hingga sampai berpuluh orang mati, berapa tahal bab. Dan dia boleh buka pintu. Boleh buka pintu kotor, dia menyebabkan orang luar berbodoh masuk supaya banjir, supaya Kuala Bedah kita main masuk. Dan dia sendirinya biar tak masalah jerah. Tubuh dia tu luka lebih kurang 80 luka. Ada kena lembing, ada kena apa anak panah, ada kena bocor gap. 80 lebih luka. Allah, dia aku kena tikai, kena tetok lebih kurang 80 tapi tak ubah. Fatadaqqatal muslimuna ala haqiqatil maut. Yang menyebabkan orang Islam luar bau masuk dalam pagar juga sebab Kuala Bedah juga. Masuk ke dinding, wapak ke dinding, masuk ke pintu, wa amal sifilakum tabdin. Dia menyebabkan orang ni guna pedang apa tetok orang mertak dia hatta qulminkan min asyirah hingga sampai kena bunuh lebih kurang 50,000.
Jumpa 50,000 askar Muslimah kena bunuh, Rasulullah Muslimah pada usarian. Dia sapa ke pikat, dia sapa kepada pusat pimpinan, pejabat pimpinan Muslimah, dia kata Muslimah pun kena bunuh. Jadi Muslimah mati hari itu. Ambillah cerita Muslimah yang kepahlawanan dia dengan handalaya, akhirnya mati, dia kena bunuh. Kemudian tak apalah, hamlul Barra yudawa fi Barra bin Malik tak mati lagi, dan dia usung balik kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebagai panglima, Barra ni sebagai jeneral saja. Sebulan Khalid bin Walid duk berubat Barra bin Malik hatta Allah bi syifa, ini siapa alhamdulillah Tuhan beri sembuh pada dia. Jadi berubat ni memang kau lama. Tidak sekat ada doktor, tidak ada setakat ni dak. Berubat ni memang lama. Kita tu naik Melayu kita pun macam-macam ubat. Lah ni kita panggil harba ni kan, tanam harba. Ini daripada pengalaman tu nenek kita Melayu. Benda ni ubat. Dia tuk bidang kita kapur zaman hari tu, dia berubat. Orang sakit, orang beranak, orang berapa dia cari dalam kayu, gotu berani. Gemulah tok kumah, tok amor ni. Dia tok bomo. Kakai sarung sekat tu, kai batik selepas lagi. Bau parang sebelah kuih piring parang. Tangan dia ni batu gligo. Dia pergi ke mana pun dia buat batu gligo. Sokan di batu gligo dia. Kata tok kuat ke apa dia ni? Batu gligo. Apa ni? Bomo. Nak dia. Allah sebut cerita Tok Kumar ni. Kemarin, hari 17 kemarin. Ambonya hati ambo ni. Tuhan lah punya tahu. Pamu duk mikir. Tok aku hok nama Tok Majid. Mok ambo nama Minah. Binti Majid. Majid ni orang seterpa. Duk tanya khabar. Mok mula mok ambo ni, mek ambo panggil. Dia royak. Mok ni, mek ni orang seterpa. Ayahnya mati umur dia 3 tahun. Dia kemala gajah. Jadi juga daripada masa parlimen itu lagi dia bersaing orang seterpa ni. Pergi semayang di masjid terpa. Tika tu email dia cek lihat ada lagi. Tanya khabar. Tuk ambo ni orang seterpa tu email. Tak tahu ke kubur. Semua orang tak tahu. Jumpa dengan satu orang cepo ni, nama Ustaz Mat. Ustaz Mat apa ni, pemula Haji Song, Tok Haji Song, Tok Haji Song. Mak tolong cari kat kubur Tok Amos Terpo. Dia pergi 3 kali dia pergi. Kali yang ketiga tu jumpa seorang tua duduk cong atau Mekah. Dia kata tak payah, hamba mari nak cari kubur Tok Majid mana gajah. Tahu lah kata dia tu. Dia tunjuk. Kawan tu pun tak siwi hilang, tak siwi mudah cek tu, dia ambil kayu, dia repih kayu kering, dia cocok betul. Tak betul nasi. Paling mari tak ada orang tua. Hari kemarin, hari cuti Nuzul Quran kemarin, hari Selasa, hari Khamis, Amagi bawa golok nebah. Orang kapun tubik, pakak bawa golok, bawa cok ke apa semua. Caku. Jadi ambo cerita, ambo kata cerita saat ni lah. Ada seorang tua royak ke mak ni, dia pun ada sama. Bawa kubur Tok Majid ni. Jadi ambo mari nak tanya adik kakak sini, orang tua tu duduk mana, nak pergi jumpa pula. Dia kata tak ada orang tua setahun ni kapun. Kata melekat dah lah. Melekat tu yang tahu hati aku pusing nak cari kubur tu. Jadi bila orang tua tu tak tahu dah kubur tu. Jadi kubur tu ambo tu ada dia kubur seterpa. Pergi kemarin air khamis tu. Nesen dia batu bukit. Padan lah kalau dia kemana gajah, padan. Dia upung dengan gajah. Dekat-dekat tu banyak lagi batu-batu lain. Batu-batu nesen. Padan. Alhamdulillah. Doa mata kubur. Dan hari raya ni insyaAllah nak ajak anak-anak cucu lagi sekali lagi insyaAllah. Allah rahmat rasa lega hati boleh jumpa dengan tu. Boleh doa sepatah. Lala ni kita doa Allahumma fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhi wa liman haqqun alayhi wal ajdadi wa jaddati. Kita doanya hati Allah tolong ampun dosa aku, dosa ibu bapa aku, dan dosa tutu guru aku, dan dosa tutu nenek aku laki puan. Dia dosa orang Islam tu dunia. Ini kewajipan kita sebagai orang Islam, doa pada ibu bapa. Doa kita dulu, doa ibu bapa untuk ibu bapa, dan doa tutu guru.
Kita Kelantan ni ada tok guru Quran, tok guru pondok, tok guru kitab, macam-macam jenis tok guru. Orang ni mempunyai khidmat yang cukup besar bagi memboleh kita kena rasa pahala. Muju ada tok guru ni, tok guru pondok, tok guru kampung, tok guru Quran juga kadang-kadang agak mau cermin mata duduk gitu juga mengajar Quran. Orang ni meninggal dunia dengan meninggalkan ilmu. Orang Kelantan boleh baca Quran. Dah pergilah Kuala Lumpur mana negeri di tanah Melayu di Malaysia ni, mesti jumpa Tok Imam orang Kelantan, Tok Bila orang Kelantan, Tok Quran orang Kelantan. Ini kelebihan alim ulama Kelantan. Siapa ilmu dia pada seluruh dunia. Orang nak kenal kau tak kenal, tapi Allah Ta'ala kenal jasa dia. Ini jadi ambanya dari wajadati, ya Allah ampun dosa aku, dosa tuk aku lelaki, tuk perempuan. Cuma lah ni jumpa tuk lelaki, tuk majik malah gajah, tuk tina tak haruan. Tak apalah wajadati, tuk aku tina. Doa dia aku semua kita orang Islam. Kerana kita bila kita mati, hadis sebut serupa orang terjun laut. Bila kapal pecah duduk laut, tak ada benda yang boleh tolong kita duduk laut. Nampak kemel, capar kemel. Nampak berapa capar ke. Adalah kubur lain pada amal kita, doa orang hidup di dunia. Tuk anak kita, cucu kita kesaing sahabat-sahabat kamu. Kita bersaing orang bila mati, doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Lebih lagi bila kita lalu kubur di Kelantan ni, kubur-kubur tu tembok belakang. Lalu kat kubur, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Kita boleh pahala. Mana tahu masing-masing mulut kita banyak orang yang dalam kubur tu kena apa dosa, mana tahu. Kena menghargai ilmu yang ada pada kita. Walaupun secerita, walaupun sekolah etok pun, ilmu tu yang beri bukan senang. Banyak orang gemuk metong tu tahi tu kita tak tiga sekarang mujud dah kita ni. Jadi gapo hok tahi. Setengah tu bismillah tak aja baca. Sebut maka kena sedawa. Buat alhamdulillah kan sepatut dak. Nak baik kita jauh pada dia. Tak apalah kata dia. Bila dia luka, dia usung keluar, dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu sebagai panglima perang tunggu dia berubah dia sebulan. Dan kemudian Barak sendiri Al-Ansari radhiyallahu anhu ni, walaupun dia tak mati hari tu, dia fikir juga belah mana aku nak mati syahid. Dia kata Allah mujulah aku tak mati. Tak mujur mana mati pada manusia ni mesti mati. Pada mati ketika baik mati syahadat. Itu cara dorak sipil orang Islam. Pada mati terkati, pada mati ketika baik mati syahadat. Jadi dia ni usaha dah nak mati syahid tapi tak mati. Bobak-bobak semua pula. Dia duk mikir belah mana aku ni nak suruh mati syahid. Kenapa nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan berlaku peperangan di negeri Paris. Paris kita panggil ni Iran. Maka berlaku zaman Sayyidina Umar juga. Maka orang askar-askar Iran ketika tu masih kafir lagi, masuk berkubur di bawah dalam kubur Memaradah, kubur yang kukuh. Dia Iran ni negeri tua atas muka dunia. Iran negeri tua, Mesir, 3 negeri tua atas dunia. China, Mesir, Afrika dan Iran, negeri tua dan kerajaan lama, kerajaan tamadun lama dia. Sebab tu dia banyak ahli syair, banyak ahli falsafah. Kemudian dia ni pergi juga di perempuan tu. Bila askar-askar Iran masuk dalam kubur dia, satu daripada cara dia buatnya ialah dia olah turun rata besi, yang di rata tu ada kalalib. Kalalib ni batu besi kekok supaya orang jual daging. Orang pak jual daging dia ada kekok disakut daging dia. Jadi askar-askar Iran bila masuk dalam kubur, dia olah mari rata. Di rata tu ada kalalib, ada besi kekok, dan dia bakar besi tu merah panas. Ya kalau orang gateng besi tu hantangan engkau bakar. Pas dia diheret pula, sakut pula dengan batu. Oh, macam-macam senjata dibuat zaman itu. Banyak orang Islam bergantung pegang rata tu atas dasar nak naik atas. Okey, tak sedar rata tu rata panas. Bila bergantung dia senyuh juga penuh mata supaya mata kain ikan dia tu. Maka kebetulannya adik-beradik Barak tadi, ada seorang nama Anas ni pergi bergantung dengan besi tu. Jadi Barak ni bila tengok adik dia Anas bin Malik ni bergantung situ, dan adik tu terlekat besi tu dah, maka dia pergi wasabang jelah sini, dia lompat, dia pegang, dia sendiri pegang rata tu, walaupun rata tu panas, dia caing, dia kerak berapa ni, dia kerak tubuh, kerak besi yang itu tubik.
Akhir sekali adik dia terlepas, tapi tangan dia agak berasap keluar. Ni kena panas. Kata dia, maka dalam masa perang inilah Al-Bara berdoa pada Allah, ya Allah berilah kepada aku syahadat. Teruknya aku, kata dia, apa namanya, Tuhan pun mustajab doa dia, dan dianya sari'an rebah keadaan syahid mutatan billah. Nasallahu wa jalla. Tuhan kita doa, minta Allah Taala serikan muka Bara bin Azib fil jannah syurga wa aqarra ainahu, dan dia boleh hidup tenang, mata dia tenang molek. Kenapa? Dia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dalam syurga. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا حجة العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان، انفعنا منك ونفعة خير إنك على كل شيء قدير. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. أسألك يا الله أن تفتح قلب رئيس وزراء الميليشيا، ويبدو ما لنا من خزائن أرضك لن تبنى الغاز البترول، أو ترد كيدهم على نحورهم وتبدد شملهم وتفرق جمعهم. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعداء من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والقوميين المتطرفين والهونيين الوثنيين والسوريين الشيعيين. اللهم رد كيدهم على نور. اللهم إن تفتح قلوبهم لنا كما فتحت، اللهم إما تفتح لنا كما أو ترد كيدهم على نحورهم. ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا واعف عنا. اللهم إننا عبادك وإماءك وجئنا إلى الدنيا بقدرتك وإرادتك. أنت خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. اللهم لا تجعل نعمتك علي مسار غضبك نعمة علينا. اللهم لا تجعل نعمتك علينا مسار غضبك نعمة علينا. ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم فعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم ارمهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.